Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi kembali dalam rakaman untuk slot program Jati Diri PGDM Mix Bagalalang sesi 2021 untuk bagi tajuk Usuluddin tingkatan 1. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahhimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama kita menjayakan program Jati Diri untuk sesi 2021 pada tahun ini secara online. Dan khusus untuk saya lebih mudah untuk saya membuat rakaman kerana masalah-masalah dari sudut line internet lah. Jadi kalau kita buat Google Meet, takut line internet masalah, nanti kita akan habiskan masa dengan tergendala macam tu sahaja. Ala kulli hal, dengan rakaman ini kamu boleh lihat secara berulang-ulang dan boleh rujuk kepada saya sendiri di mana part-part yang mana yang kurang jelas dan kurang faham untuk lebih mudah untuk kita perbincangan. Alhamdulillah, untuk pada kali ini kita akan bincangkan satu tajuk secara khusus, secara sepintas lalu, iaitu tajuk yang berkaitan dengan Babut Tauhid pada tajuk yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk pada slide yang seterusnya. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada Babul Hadis pada Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama pada tajuk An-Niyatu fil Ibadah. An-Niyatu fil Ibadah, pada muka surat halaman boleh rujuk pada buku teks 112 sehingga 118. Okey, 112 sehingga 118. Sa' ini adalah simbol kepada safhah. Sa' ini adalah simbol kepada safhah. Ini dalam bahasa Arab biasa kalau kita akan lihat kepada nota-nota kaki dan sebagainya, dia akan letak hanya sad saja. Sad ini adalah simbolik ataupun rujukan tanda kepada safhah. Safhah iaitu muka surat. Okay, tajuk yang akan kita bincangkan pada kali ini iaitu yang berkaitan an-niyatu fil ibadah. Apakah yang dimaksudkan dengan niat dan apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, an-niyatu, niat ini adalah suatu perbuatan ataupun yang berkaitan dalaman kita. Okey, apa yang kita terdetik kita nak buat, apa yang kita ingin lakukan dan sebagainya. Fil ibadah, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kepada untuk kita menarik kepada pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat apa benda yang Allah Taala suka, mesti ada niat. Okey. Sesuatu perkara ibadah mesti berlandaskan kepada niat. Niat itu menyatakan akan keabsahan tentang ibadah. Dan kita akan bincangkan nanti di dalam pada tajuk an-niyatu fil ibadah, apa beza jikalau sesuatu perbuatan itu kita buat tanpa niat dan jikalau kita buat sesuatu dengan niat. Ada perbezaan dari sudut syarah. InsyaAllah kita boleh lihat, para pelajar boleh rujuk kepada 112 pada muka surat 112, iaitu mi'yarut ta'allum. Fi akhiri hadha darsi yatamakkanu at-talibu min. Pada muka surat 112 ini nak menyatakan kepada kita
apakah yang akan kita dapat? Apakah yang akan kita perolehi jikalau kita belajar pada tajuk Ad-Darsul Awwal An-Niyatu fil Ibadah. Okey. Musannif ataupun penyusun menyatakan bahawa antara perkara yang akan kita dapat ataupun kemungkinan akan kita perolehi. Yang pertamanya dia menyatakan qiraatul hadis qiraatan sahihatan. Kita akan perolehi bacaan hadis secara yang tepat, bacaan hadis secara tepat. Yang kedua, bayanu ma'anil kalimat al-mukhtarah, akan diterangkan, kita akan perolehi makna-makna, beberapa makna kalimah daripada hadis, matan hadis yang akan kita bacakan nanti. Yang ketiga, kita akan perolehi syarahul hadis ijmalan, kita akan perolehi kefahaman hadis secara ijmalan. Ni dia lawan kepada tafsilian. Okey, ijmalan ni secara umum. Okey, bukan secara detail. Kalau kita jumpa kalimah syarahan tafsilian, iaitu syarahan secara terperinci. Tetapi kalau kita jumpa perkataan ijmalan, iaitu secara umum, secara sepintas lalu. Yang keempat, bayanu sababu wurudul hadis, kita akan jumpakan subtopik yang berkaitan dengan sebab mengapa hadis ini berlaku. Kalau dalam Quran kita akan jumpa asbabun nuzul, maka di dalam ilmu hadis kita akan jumpa sababu wurudul hadis, sebab-sebab kenapa diriwayatkan hadis tersebut. Bagaimanakah boleh terjadinya hadis tersebut, bagaimanakah peristiwa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sedemikian. Yang kelima, zikru ahammiyatun niyat fil amal, akan dinyatakan beberapa kepentingan niat di dalam perbuatan, segala perbuatan kita seharian. Yang keenam, tawdihul umurul lati tuaddi ila fasadin niyah, menyatakan kepada kita perkara-perkara yang akan merosakkan niat. Yang ketujuh, zikru ma yurshidu ilayil hadith, akan dinyatakan kepada kita beberapa istifadah, manfaat, kesimpulan secara umum daripada matan hadis. Dan yang terakhir, yang ke-8, hifzul tullab matnul hadis. Ini mesti tak dapat tidak, para pelajar mesti menghafaz matan hadis. Okay. Matan hadis ini sudah biasa kita dengar di masjid-masjid, di surau-surau, di kuliah-kuliah. Matan hadis yang cukup famous. Okay. Kalau di dalam kitab Arba'un Nawawi pun, ini adalah hadis yang pertama yang akan dinyatakan di dalam kitab tersebut. InsyaAllah. Baik. Hadis kita yang akan kita bacakan pada kali ini iaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Okey, jadi saya mahu para pelajar sama-sama membaca dengan saya dan kita cuba ulang seberapa banyak yang boleh, kerana ini adalah matan hadis. Ini adalah matan hadis. Matan hadis ini, kalau Quran itu kita panggil ayat Quran. Matan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini matan hadis. Yang saya merahkan ini adalah matan hadis. Ini dipanggil matan, iaitu intipati sari utama daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, para pelajar boleh baca bersama-sama dengan saya. Okey. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
Ini berada dalam kitab Bukhari dan juga Muslim. Okey, para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau hadis-hadis yang diriwayatkan ataupun yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, setengah ulama mengatakan bahawa antara kitab yang paling utama untuk kita rujuk selepas Al-Quran dan juga hadis adalah kitab Al-Imamul Bukhari. Okay, kerana dari sudut SOP yang telah disusunkan oleh Imam Bukhari cukup ketat untuk meriwayatkan, untuk mengambil sesuatu hadis itu cukup orang panggil agak detail. Okay, terperincinya Imam Bukhari ini bahawa untuk mengambil sesuatu hadis itu dia letakkan syarat-syarat yang cukup tinggi. Okay, kita ulang balik. Para pelajar boleh ulang-ulang baca. Ini hadis adalah hadis yang cukup famous di kalangan kita semua. Jadi ini penting untuk dihafal. Okay, para pelajar mesti hafal. InsyaAllah nanti kesempatan setelah selesai kita dari sudut PKP dan sebagainya, dalam kelas nanti saya nak dengar setiap orang mesti wajib membaca hadis ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Okey. Jadi hadis ini khusus berkaitan dengan niat. Okey. Terjemahan dia kita berikan secara sepintas selalu, iaitu an Amirul Mukminin Abi Hafsin, daripada Amirul Mukminin. Okey, kalau diikutkan di dalam sejarah sahabat, gelaran yang pertama Amirul Mukminin ini adalah kepada Sayyidina Umar. Abi Hafsin ini adalah gelaran kepada Sayyidina Umar. Sebab apa Abi Hafsin? Sebab dia adalah bapa kepada Sayyidatina Hafsah satu, kemudian digelar sebagai singa Allah Subhanahu wa taala. Okey. Umar. Okey, an Amiril Mukminin. Okey, kena ingat. Gelaran Amirul Mukminin ini di dalam sirah para sahabat dikatakan bahawa gelaran yang pertama adalah kepada Sayyidina Umar, iaitu siapa? Khalifah Islam yang kedua, sahabat antara 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup agung dan termasuk di kalangan 10 orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan, segala perbuatan adalah dengan niat. Okey, mesti ada qasad, mesti ada dalam hati kita, mesti terdetik sebab apa kita buat, kita laksanakan. Okey, sebagaimana kita pada kali ini. Okey, apakah tujuan kita belajar secara online? Apakah tujuan kita belajar secara rakaman? Apakah tujuan niat kita belajar secara bersemuka dan sebagainya? Mesti ada niat. Setengah orang datang ke kelas adalah kerana memang dia niat nak belajar sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesetengah orang datang ke kelas kerana ada orang yang dia suka di dalam kelas. Okey, sebagaimana dalam hadis ini nanti kita akan bincangkan sedikit. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu adalah dengan apa manawa, apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Okey, sampai kat situ. Ini suatu isu, suatu peristiwa. Okey, suatu orang panggil suatu suasana. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia adalah untuk Allah dan Rasul. Dan Nabi juga bersabda lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Suasana yang kedua yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ialah barang siapa yang berhijrah untuk dunia. Okey, apa keperluan kita di dunia, yusibuha,
apa keperluan kita di dunia, awi mura'atin, ataupun untuk perempuan yang akan kita nikahi, ataupun untuk perempuan yang kita suka, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah kita itu, perbuatan kita itu hanyalah semata-mata kita akan dapat, iaitu dunia dan apa yang kita inginkan, ataupun perempuan yang kita hajati dan sebagainya. Maka Allah dan Rasul, syurga yang penuh dengan nikmat kita langsung tidak akan dapat. Maka hanya semata-mata di dunia sahajalah yang akan kita perolehi kesenangan tersebut. Seronok itu hanya seketika di dunia sahaja, maka sengsara di akhirat. Para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bincang tentang niat di dalam ibadah. Okey. Persoalan kita untuk kali ini iaitu, apakah niat kamu semua khususnya masuk ke mix Bagalalang? Okey. Ini soalan yang akan selalu saya tanya. Okey, daripada awal kamu masuk sehinggalah hujung nanti kamu nak keluar, soalan ini yang akan saya tanya, dan soalan ini juga jawapan yang perlu kita cari. Apakah tujuan utama? Okey, apakah tujuan ataupun niat utama kita semua menghafaz Al-Quran? Okey, setengah pelajar dia akan jawab kerana nak menjaga kalam Allah dan sebagainya. Ini jawapan yang boleh kamu bagi. Akan tetapi apa yang sebenarnya di sebalik niat yang sebenarnya untuk kita cari dan perolehi, maka sama-sama kita mencari jawapan tersebut. Hanya kita dan Allah sahaja yang tahu. Seterusnya, para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pergi kepada subtopik yang berkaitan dengan ma'anil kalimat, iaitu pada muka surat 113. Para pelajar boleh rujuk pada buku teks yang masing-masing dan boleh buat sedikit catatan pada buku teks tersebut. Cuma saya harap buku teks yang kamu dapat itu, tak silap saya, semuanya adalah milik sekolah. Jadi kalau nak buat catatan dari sudut makna tu agak-agak sikit lah. Okay, jangan pakai pen, mesti pakai pensel. Dan kita mesti menjaga dengan sebaik mungkin kitab ini, kerana kitab ini adalah hak milik SPBT dan sebagainya, dan ia akan digunakan pada tahun-tahun yang akan datang oleh adik-adik kamu. Baik, kita lihat kepada beberapa kalimah yang telah dinyatakan di dalam kitab ini. Saya tak ambil semua, kita lihat beberapa kalimah sahaja, iaitu antara kalimah yang diberi iaitu hafsun. Okey, hafsin, iaitu ma'anil kalimah dia al-asadu. Apa itu al-asadu? Al-asadu itu adalah singa. Kenapa singa? Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab ini digelar sebagai singa Allah. Kerana apa digelar dengan singa? Kerana dengan sikap dia, dengan ketegasannya di dalam agama cukup menggerungkan para musuh. Bahkan dikatakan, andai kata di suatu lorong itu telah lalulah Sayyidina Umar, maka jin iblis juga takut nak lalu pada kawasan laluan yang telah dilalui oleh Sayyidina Umar, kerana dengan ketegasannya Sayyidina Umar. Pernah diceritakan tentang bagaimana sikap Sayyidina Umar. Andai kata ketika solat ada orang lalu di hadapan orang solat, maka Sayyidina Umar dengan segera akan menghunuskan pedang, nak menyatakan mesti jaga adab apabila orang tengah solat dan sebagainya. Hafsin iaitu al-asadu, singa. Wa Abu Hafsin, gelaran kepada Sayyidina Umar kerana apa? Bapa kepada Hafsah. Kuniyatun li Umar bin al-Khattab, gelaran. Okey. Nanti kamu semua akan jumpa kalimah iaitu kuniyah dan jugalah laqab. Okey, kuniyah dan jugalah laqab. Kuniyah ini dan juga laqab ini kita boleh mengambil makna sebagai gelaran, cuma dia ada beza. Okey, kunyah dan jugalah laqab. Itu nanti kita akan bincangkan. Kalimah yang kedua iaitu innama. Innama adatu hasrin, iaitu kalimah untuk menguatkan sesuatu perkara yang akan dinyatakan selepas itu. Innamal a'malu binniyat. Maka di sini apa yang nak ditekankan iaitu tentang niat. Maka kalimah innama ini adalah adat ataupun
kalimah yang nak menguatkan tentang apa isu yang dia nak bincangkan selepas kalimah innama. Kalimah yang ketiga iaitu an-niyat. Okey, an-niyat ini adalah daripada jam'un niyat. Okey. Para pelajar akan jumpa nanti di dalam bahasa Arab ataupun mana-mana subjek, saya lupa, iaitu tentang bagaimana kalimah asal. Okey. Kalau jamak ni apa maksud dia? Jamak ini maksudnya adalah 3 dan ke atas. Okey, kalau 1 kita akan panggil mufrad, kalau 2 kita akan panggil musanna, kalau 3 dan lebih maka kita akan panggil jamak. Maka an-niyat ada alif ta. Okey. Para pelajar boleh rujuk pada kalimah-kalimah yang ada alif ta. Di belakang kalimah tersebut ini adalah jamak. Ini adalah orang panggil lebih daripada 3. Banyak-banyak niat. Niat yang banyak dan sebagainya. Okey, adalah berasal daripada kalimah jam'un niyah. Okey, jamak kepada an-niyah. An-niyat dari sudut maksud al-lughah, dari sudut bahasa, dari sudut kefahaman umum kita boleh faham iaitu al-qasadu, iaitu al-qasad, apa yang terdetik dalam hati. Kemudian istilah an-niyah dari sudut istilah fiqh, iaitu istilah hadis al-qasadu muqtarinun bil fi'li, qasad. Okey, detik tersebut muqtarinun, berkait dengan perbuatan. Okey, setiap perbuatan itu dia akan berkait dengan niat. Niat itu dia akan berkait dengan perbuatan. Begitulah. Kemudian kalimah imri'in, iaitu insan, sama ada lelaki maupun perempuan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, ini termasuk di dalam kalimah imri'in. Okey, seseorang dan sebagainya. Kemudian yang terakhir iaitu kalimah hijratuhu. Hijratuhu dari sudut lughah, okey, at-tarku, meninggalkan, berpindah, bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat. Okey, dari sudut bahasa, bergerak, meninggalkan, berpindah. Dari sudut istilah, okey, mufariqatun darul kufri ila daril Islam. Okey, berpisah ataupun berpindah daril kufri, daripada negara kafir, ila daril Islam, kepada negara ataupun tempat yang sejahtera, tempat yang aman. Contohnya, okey, contohnya yang berlaku sebagaimana berlaku di selatan Thailand, kelompok minoriti orang Islam telah ditindas oleh puak-puak Buddha, Siam dan sebagainya. Maka mereka sepatutnya untuk mesti berhijrah mencari tempat yang lebih aman. Okey, di mana-mana tempat yang aman, kerana bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini cukup luas. Seterusnya kita masuk kepada subtopik iaitu yang berkaitan dengan ahammiyatun niyat. Okey, para pelajar boleh rujuk pada muka surat 115. Ahammiyatun niyat iaitu ahammiyah adalah kepentingan. Niat-niatlah. Okey, niat itu adalah niat, dan dia nak menyatakan ke sini kepentingan dengan niat. Apakah kelebihan dengan niat? Okey, kita lihat. Okey, jadi di sini terpecahkan kepada 3, 1, 2 dan 3. Baik. Para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, yang pertama kita lihat kepada tamyizul ibadat ba'daha min ba'din. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah untuk membezakan ibadat. Okey, sesuatu ibadat ba'daha min ba'din. Sesuatu ibadat itu dengan ibadat yang lain. Okey, contohnya kita ada solat fardu dan kita ada solat sunat. Jika kita tidak meniatkan, contohnya sebelum zuhur kita nak solat 2 rakaat, maka apakah yang perlu kita niatkan, kita qasakkan di dalam hati? Adakah aku nak solat wajib? Kalau solat wajib zuhur mesti 4 rakaat. Kalau kita solat 2 rakaat, itu adalah dipanggil solat sunat qabliyah jikalau buat sebelum zuhur. Maka itu adalah antara contoh kepentingan niat. Mesti diniatkan, sama ada itu adalah sunat ataupun wajib. Itu kalau dari sudut solat sunat dan solat wajib. Dan yang kedua kita lihat lagi, iaitu la yutarattabu thawab ala fa'ilha illa binniyah. Tidak akan dikira pahala, okey, ke atas fa'iluha, sesiapa yang membuat sesuatu amalan, illa binniyah. Okey, ibaratnya debu yang berterbangan, tidak ada apa-apa, maka penat saja yang akan kita dapat.
Yang ketiga, tamyizul ibadat minal adat. Okey, untuk membezakan antara kepentingan niat yang ketiga iaitu tamyizul ibadat, iaitu untuk membezakan ibadat-ibadat minal adat. Apakah yang dikira ibadah dan apakah yang dikira adat. Okey, sebagaimana contoh mandi. Okey, mandi kita sehari-harian, maka mestilah kita niatkan adalah untuk membersihkan segala kekotoran untuk kita melakukan ibadat. Kalau kita tak ada niat apa-apa, kita hanya sekadar mandi sahaja, maka itu hanya menjadi adat. Kebiasaan kita mandi. Mandilah. Okey, tapi kalau kita niatkan, maka insya-Allah akan dapat pahala kebersihan untuk kita menjaga anggota badan, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada niat, maka ianya akan jadi adat semata-mata, tak dapat apa. Hanya menjadi sebagaimana kebiasaan kita sehari-harian. Baik, kita masuk pula kepada yang subtopik yang terakhir, iaitu ma yurshidu ilaihil hadith. Okey, ini para pelajar boleh rujuk pada muka surat pada halaman 116. Yang pertama iaitu yang dinyatakan di dalam kitab ini, iaitu hanya diberikan 3. Para pelajar boleh fikir dan boleh tambah sendiri apa yang berkaitan, apa yang bersesuaian dengan hadis ini. Yang pertama dinyatakan al-hathu 'alal ikhlas fil 'amali wal ibadah. Okey, al-hathu adalah galakan. Okey, ikhlas itu mestilah buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala fil amali wal ibadah, dalam segala perbuatan, amalan dan juga ibadah. Okey, galakan untuk ikhlas di dalam melakukan segala perbuatan dan juga ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, la tasihul ibadah minal kafir wal majnun. Tidak sah sesuatu ibadah itu daripada orang kafir dan juga majnun. Kerana apa? Kerana orang majnun dan juga orang kafir ini tidak termasuk di dalam hadis ini. Kerana andai kata mereka buat juga tidak akan dikira apa-apa, walaupun membuat kebaikan. Cuma andai kata orang kafir itu membuat kebajikan, contohnya suka menderma, suka infak dan sebagainya, maka dia hanya akan dapat balasan di dunia sahaja. Tidak akan dikira balasan, tidak akan mendapat apa-apa pahala untuk di akhirat. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala itu bersifat pemurah dan bersifat pemurah dan maha adil. Siapa yang buat kebaikan, maka Allah Taala akan balas kebaikan. Cuma sebab orang kafir itu hanya nikmat yang dia dapat jikalau buat kebaikan hanya semata-mata dapat di dunia sahaja. Dan yang terakhir, ma yurshidu ilaihil hadith. Ma yurshidu iaitu apa istifadah, kesimpulan, manfaat yang akan kita dapat daripada hadis ini. Okay, manfaat sebenarnya banyak, cuma dinyatakan secara ringkas adalah 3 sahaja. Yang ketiga iaitu apa dia? Kullu amalin nafi'in wa khairin bin niyyah. Segala amal yang bermanfaat dan juga amal yang baik dan sebagainya. Amal perbuatan itu kita fikir, kita rasa akan dapat manfaat, ada kebaikan. Akan tetapi kalau tak ada niat, maka tak dapat apa rugi sahaja. Maka kena sentiasa beringatlah kita di dalam segala amalan perbuatan mesti ada niat. Kalau niat baik, insya-Allah baiklah akan kita dah dapat. Kalau niat buruk, buruklah akan kita dah dapat. Baik, seterusnya para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan masuk kepada at-tadribat, iaitu latihan. Tadribat ini adalah latihan. Apa yang perlu kamu buat ialah buat latihan ini, jawab soalan ini pada buku Usuluddin. Okey, buku tulis. Okey, sediakan satu buku tulis Usuluddin. Andai kata tak ada lagi buku tulis, kamu tulis pada kertas dan nanti tampal jikalau sudah dapat buku tulis Usuluddin. Okey. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab semua soalan yang berikut. Okey, yang pertama iaitu udhkur ma'anil kalimatil atiyah. Hafsin. Apakah ma'anil kalimat hafsin? Okey, boleh rujuk buku teks. An-niyat, okey. Imri'in hijratuhu. Okey, para pelajar boleh rujuk pada buku teks. Dan dalam masa yang sama, hafaz. Okey, kalau hafsin, apakah ma'anil kalimat dia? Apakah kata seerti? Ma'anil kalimat ni maksud dia adalah kata seerti. An-niyat, apa dia? Ini kalau dalam bahasa Melayu mungkin mudah untuk kita ingat. Cuma bezanya kita belajar kitab Usuluddin ini adalah di dalam bahasa Arab. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan semuanya.
Soalan yang seterusnya iaitu soalan yang kedua, arif al-hijratu lughatan wa istilahan. Berikan ta'rif. Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah dari sudut lughah dan juga istilah. Ini saya buat hanya satu garis saja. Cuma saya harap para pelajar dapat buat dengan kemas, cantik dan sebolehnya selang satu baris. Lughatan satu baris, istilahan satu baris. Kalau dapat selang lagi bagus. Soalan yang ketiga iaitu bayin thalathatun min ahammiyatin niyah. Sebutkan tiga. Sebutkan tiga daripada ahammiyatun niyah, kepentingan niat. Jadi buatlah. Baris yang pertama satu, apa dia kepentingan niat. Yang kedua, baris yang kedua, jangan semua longgok pada barisan pada baris yang pertama. Cuba asingkan. Baris yang pertama, untuk jawapan ahamiyah itu yang pertama. Yang kedua, jawapan yang kedua. Selang satu baris. Dan yang keempat iaitu limadha amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas fi niyyah. Mengapakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengarahkan kepada kita bil ikhlas, mesti ikhlas di dalam dalamnya. Apakah? Ini boleh rujuk dalam buku teks. Jawapan semua sekitar daripada muka surat 112 sehingga 117. Jawapan kamu cari sendiri, jangan meniru. Jangan. Nanti WhatsApp kawan tanya apa benda yang kamu buat, nanti copy paste tak nak. Mesti cari sendiri. Walaupun jawapan itu adalah sama dengan kawan, tapi wajib ke atas kamu cari sendiri dan tulis sendiri. Tak boleh tiru kawan, tak boleh. Kalau berbincang tanya tak apa. Dan latihan yang terakhir iaitu imla al-faraghat fil atiyah. Soalan yang kelima, kamu isikan pada tempat kosong. Saya dah buat kolom ni, nanti kamu buat lagi cantik, lagi bagus. Ini saya buat hanya simple saja. Yang pertama, kalimah yang pertama iaitu apa yang dimaksudkan? La tasihul ibadah. Apa maksud dia? Al-ikhlas fil a'mal, al-hijratu fil istilah. An-niyyatu fil istilah. Al-ghafil la taklifu alaih. Semua ini berada di dalam sekitar muka surat 112 dan juga sehingga 117. Kamu hanya cari sahaja jawapan dan nanti salin semula. Tapi kenapa kamu mesti salin? Jawapan dah ada. Dengan ini kamu akan melatih untuk membaca dan peringkat yang lain untuk lebih memudahkan kamu mengingat. Ulang-ulang baca. Baik, para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pergi secara sepintas lalu. Para pelajar boleh rujuk pada muka surat 115, pada 114 dan juga 115. Untuk dua muka surat ini kita akan pergi secara sepintas lalu dan para pelajar dikehendaki untuk ulang-ulang baca. Ulang-ulang baca sendiri dan cuba cari makna-makna, maksud-maksud yang ingin disampaikan. Untuk sesi rakaman kali ini kita akan pergi secara sepintas lalu. Yang pertama kita akan lihat kepada syarhul hadis ijmalan, iaitu pada muka surat 114 pada halaman 114. Para pelajar boleh rujuk pada buku teks masing-masing. Apa yang ingin dinyatakan oleh hadis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah secara umumnya? Secara umumnya ijmalan ini adalah secara umum, secara sepintas lalu, bukan secara terperinci. Al-ikhlasu maqsadun min ahammi maqasidud din. Ikhlas adalah maksud yang utama, tujuan yang utama mesti kita capai di dalam melaksanakan amalan-amalan agama. Kerana apa? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Surah Az-Zumar ayat 39, ayat 2 dan juga ayat 3. Apa yang dituntut kepada kita selaku orang yang mengaku Islam dan juga yang mengaku orang yang beriman adalah keikhlasan di dalam melaksanakan segala amalan. Sesuatu perbuatan yang kita buat mestilah ikhlas. Kerana hanya dengan ikhlas sahajalah Allah Ta'ala akan pandang. Andai kata kita melakukan segala sesuatu disebabkan suruhan orang, suruhan ibu dan ayah, suruhan majikan, suruhan ketua dan sebagainya, maka kita hanya akan dapat penat sahaja.
Okey, andai kata kita melakukan amalan-amalan kebaikan, ibadat-ibadat tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan itu adalah yang utama, maka ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan menunggu kita. فالذي هاجر الله هاجر لله وفي سبيله أعطاه الله متمناه وبلغه رضاه. Okey, yang dinyatakan di dalam kitab ini iaitu barang siapa yang berhijrah di jalan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka Allah Taala akan kurniakan nikmat kepadanya, wa ballaghahu ridha. Allah Taala akan berikan keredaannya kepada orang yang berhijrah membuat segala sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mensyirikkan dengan yang lain. Tidak buat segala sesuatu sebab orang. Buat sesuatu itu sebab paksaan dan sebagainya. والذي قصد الدنيا في هجرته وكان الدنية صفة الملازمة لها. Maka barang siapa yang mengqasadkan, meniatkan buat segala sesuatu itu kerana keinginan dunia, buat segala sesuatu, buat amalan, buat kebajikan kerana nak nama, nak pangkat dan juga pujian dan sebagainya, maka hanya itu sajalah yang akan kita dapat. Maka keredaan, kerahmatan daripada Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan dapat sama sekali. Rugi. Okay, para pelajar dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana kita bincangkan pada slide yang sebelum ini, iaitu apakah niat kita menghafaz Al-Quran? Adakah kerana paksaan daripada ibu bapa? Adakah kerana ada saudara mara kita yang masuk masuk tahfiz dan sebagainya, kita pun ikut masuk dan sebagainya? Maka kita hanya akan dapat penat dan lelah sahaja. Okay, para pelajar mesti ingat, okay, usaha, gigih payah bangun malam dan sebagainya untuk menghafaz Al-Quran, nak mengekalkannya petah lagi. Maka andai kata niat kita tersilap, maka kita hanya akan dapat penat sahaja. Para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, okey, kita lihat pula kepada yang kedua, isu yang kedua, iaitu sababu wurudul hadis, sebab-sebab dinyatakan hadis ini, sebab-sebab berlakunya hadis ini. Okey, diceritakan bahawa ini adalah berlaku kepada seorang sahabat, iaitu yang dipanggil sehingga akhirnya digelar sebagai Muhajir Ummi Qais. Okey, Ummi Qais ni adalah seorang wanita yang mana telah ketika mana berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, iaitu berhijrah daripada kota Mekah kepada kota Madinah. Maka ada seorang di kalangan yang berhijrah itu, ada seorang wanita yang bernama Ummi Qais, dan ada seorang sahabat yang lain berhijrah, turut berserta hijrah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sebab dia nak ikut perempuan tersebut. Okey, kerana perempuan tersebut adalah orang, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, sama ada perempuan itu orang yang akan kamu nikahi, maka kamu buat perkara tersebut, kamu berhijrah, maka kamu tidak akan dapat pahala hijrah. Kamu tidak akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Hanya kamu dapat apa? Kamu hanya akan dapat perempuan tersebut, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis. Okey. Sekiranya kita masuk mix sebagai lalang, mana-mana mix dan sebagainya, masuk pusat tahfiz dan sebagainya, hanya semata-mata kita nak title, gelaran akhirnya adalah Al-Hafiz, maka itu sahajalah di dunia kita akan dapat. Akan tetapi kalau niat kita benar, ikhlas dan sebagainya lillahi ta'ala, insya-Allah ganjaran Allah Subhanahu wa taala akan menanti kita di akhirat kelak. Para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat kepada perbincangan yang terakhir, iaitu al-umurul lati tuaddi ila fasadin niyyah. Perkara-perkara yang akhirnya merosakkan kepada ni, ataupun niat tidak akan berlaku kepada perkara-perkara tersebut. Okey. Wa fil hadis annahu la tasihhu al-ibadah min al-majnun. Okey, li'annahu laysa min ahli niyyah. Okey, di dalam hadis tersebut dinyatakan bahawa tidak sah ibadah kepada siapa? Minal majnun, orang-orang gila. Majnun ini adalah orang-orang gila, hilang akal, tidak waras dan sebagainya. Li'annahu laisa min ahli niyyah, kerana orang gila ini tidak termasuk di dalam orang yang boleh dikira niat. Okay, kerana dia gila, hilang akal, tidak waras. Was-saumu wal hajju wa nahwiha. Okey, orang gila tidak boleh diambil kira untuk berpuasa, menunaikan haji dan sebagainya. Wala uquduhu kal bai', dan tidak sah. Okey, akad jual beli, wal hibah, pemberian hadiah, wan nikah, dan juga untuk nikah kahwin. Wa kadzalika la yasihhu min at-talaq, dan juga tidak sah bagi orang gila, iaitu at-talaq,
wala yajibu alaihi al-qisas wal hudud, dan tidak juga wajib ke atas mereka yang gila ini, iaitu siapa? Ke atas mereka yang gila ini untuk melaksanakan tindakan qisas dan juga hudud. Wal ghafil la taklifa alaihi, dan orang yang cuai tidak dapat diberikan taklifan, diberikan amanah ke atasnya. Li'annahu al-qasada, li'anna al-qasada yastalzimu amalu bil maqsud, kerana sesungguhnya qasad niat itu adalah bergantung kepada amal perbuatan. Jikalau perbuatan dia, fizikal dia tidak waras dan sebagainya, maka tidak dikira pada ni niat. Tidak sah bagi orang gila untuk niat dia. Okey. Niat seorang orang gila itu, orang yang gila tidak sah untuk berada di dalam kelompok orang yang niat. Okey. Sama ada niat untuk melakukan ibadat yang wajib, sunat dan sebagainya, maka orang gila ini tidak sah. Tidak perlu buat apa-apa, dia hanya menjalani kehidupan dia sebagaimana alam dia sahaja. Andai kata kalau dia terbunuh seseorang juga tidak akan dikira, sebab apa? Hilang akal dan sebagainya. Sebagaimana di dalam satu hadis ada menyatakan, tak silap saya, 3 perkara yang akan diangkat daripada manusia, iaitu apabila orang gila. Salah satunya adalah orang gila. Tidak akan ada hukum bagi orang gila. Okey, para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada rakaman ini bolehlah kamu rujuk pada kitab muka surat 112 sehingga 118. Okey. Maafkan saya, muka surat 112 sehingga 118. Ulang-ulang baca. Okey. Maka untuk seterusnya kita akan bincangkan di masa yang lain. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang, kita akan bertemu bersua muka untuk kita bincangkan dengan lebih detail dan sebagainya. Sekian dahulu untuk sesi rakaman pada kali ini untuk Usuluddin pada babul hadis, tajuk yang pertama an-niyatu fil ibadah. Okey, maka tugasan untuk para pelajar, okey, ini adalah apa? Penting untuk kamu ingat dan kamu laksanakan. Yang pertama, okey, untuk tugasan para pelajar, iaitu yang pertama mesti jawab semua soalan yang telah diberikan dalam buku yang telah saya berikan. Jawapannya dekat mana? Mesti tulis di dalam buku tulis Usuluddin. Okey, sediakan satu buku tulis khas untuk Usuluddin, kerana kita akan berikan latihan dari masa ke semasa untuk tingkatkan kefahaman dan untuk mencatat segala nota-nota yang akan kita bincangkan dari masa ke semasa, insya-Allah. Dan yang kedua, yang kedua, para pelajar mesti menghafaz hadis ini denganlah lancar. Hadis ini tak panjang dan hadis ini cukup popular. Okey, kamu boleh buka di dalam kitab 40 hadis dan sebagainya, akan jumpa hadis ini dan mesti hafaz. An Umar ataupun untuk mudah kamu, okey, ambil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu. Dalam satu hadis yang lain, au yankihuha. Okey, dalam hadis kitab Usuluddin pada kali ini dinyatakan bahawa yatazawwajuha. Okey, ada beberapa ada dalam dua riwayat macam tu. Okey, sama ada yang kihuha ataupun yatazawwajuha. Okey, maka kita ikut pada buku teks yang ini, yatazawwajuha li dunya yusiba yatazawwajuha. Maka itu saja. Okey, hadisnya tak panjang. Dan yang seterusnya mesti hafaz, iaitu hafaz kata serti ataupun ma'anil mufradat, ma'anil kalimat, mesti hafaz. Okey. Ini kalau ada soalan peperiksaan pun, ini antara intipati. Okey, poin-poin yang akan dikeluarkan sebagai soalan. Okey. Dan yang terakhir, iaitu tidak dibenarkan sama sekali kamu tiru jawapan kawan. Okey, WhatsApp kawan tanya, minta copy paste ya, nanti kamu buat macam tu. Tak boleh. Mesti buat sendiri, jawab sendiri. Jangan takut salah kita boleh bincang dan betulkan. Okey. Okey, sekadar itu sajalah untuk rakaman kita pada kali ini. Ampun maaf di atas segala kekurangan dan terima kasih di atas segala perhatian, kesabaran yang telah kamu lakukan di dalam menanti selesainya rakaman ini.
Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita untuk menjadi insan yang lebih ikhlas dalam melakukan segala amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala bala bencana, penyakit dan sebagainya di dunia dan juga di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama golongan-golongan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ampun maaf di atas segala kekurangan, terima kasih di atas segala perhatian. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.